Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'u wat-ta'ah fa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid atau kama qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berwasiat kepada kamu dengan ketakwaan kepada Allah. Nabi tinggalkan pesan kepada para sahabat supaya bertakwa kepada Allah. Bertakwa dengan maksud melaksanakan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Bertakwa dengan maksud taat dan patuh, akur terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala tanpa syarat. Takwa dengan maksud apa yang Allah kata haram, kita kata haram. Apa yang Allah kata wajib, kita kata wajib. Tidak mempertikai ketentuan dan ketetapan syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melakukan apa yang menimbulkan kemurkaan Allah. Sebaliknya berusaha untuk melakukan apa yang mencetus keredaan daripada Allah kepada kita. Itu makna takwa. Nabi berpesan supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan Nabi, wasiat Nabi yang kedua dalam hadis yang saya bacakan tadi, supaya kamu dengar dan taat kepada pemimpin yang dilantik di kalangan kamu, di kalangan orang-orang yang bertakwa, di kalangan orang-orang yang beriman, sekalipun pemimpin yang dilantik itu hanyalah seorang hamba. Kena dengar dan kena taat. Kerana kepatuhan, ketaatan kepada seorang pemimpin yang dilantik di kalangan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah adalah satu daripada perintah syarak, supaya ia melancarkan urusan orang-orang yang beriman. Kerana urusan orang-orang yang beriman ini adalah urusan yang telah diamanahkan kepada seorang ketua dan pembantu-pembantunya. Dalam konteks kita pada hari ini, ketua negara, anggota kabinet, ataupun menteri besar, esko kerajaan negeri, termasuklah juga pihak berkuasa agama di Majlis Agama Islam ataupun di Jabatan Agama Islam negeri masing-masing. Selama mana perintah dan arahan itu tidak bertentangan dengan konsep takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita ada kaedah yang lain yang dipertegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa tidak ada taat kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah, Tuhan yang mencipta makhluk. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Itu wasiat Nabi yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini fokus saya pada malam ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hidup di kalangan kamu, maknanya yang panjang umur selepas daripada ini, yang hidup selepas daripada ini, dia akan berhadapan dengan suatu zaman yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ikhtilafan katsira. Satu percanggahan yang begitu hebat, satu pertelingkahan yang begitu kronik. Berlakunya fitnah memfitnah, berlakunya tuduh menuduh, khianat mengkhianat, bunuh membunuh, polemik dan krisis di kalangan umat manusia, khasnya umat Islam akan berlaku. Barang siapa yang hidup di kalangan kamu yang panjang umurnya, dia akan berdepan dengan suatu zaman yang berlakunya ikhtilafan katsira ini, berlakunya percanggahan pendapat, pertelingkahan,
fitnah kepada umat manusia, kepada umat Islam. Pada waktu itu kata Nabi, fa'alaikum bisunnati. Kamu kena berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Dan kamu kena berpegang teguh dengan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawajid, dan genggamlah sunnah itu dengan seerat-eratnya menggunakan geraham kamu. Jangan sampai tercabut. Para alim ulama ketika mana membahaskan hadis ini, menjelaskan bahawa ini adalah merupakan cabaran akhir zaman. Ada dua cabaran yang akan dihadapi oleh umat Islam khasnya di akhir zaman. Yang pertama ialah ikhtilafan kathira, iaitu pelbagai masalah-masalah yang meruncing yang berlaku ke atas umat Islam. Sama ada masalah itu timbul kerana golongan-golongan yang melakukan jenayah, yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat, kemungkaran, kefasadan dan sebagainya, mencetuskan fitnah di kalangan umat Islam, melakukan perkara-perkara bid'ah yang dilarang dalam Islam, meninggalkan suruhan-suruhan agama dan sebagainya. Ikhtilafan kathira, terlalu banyak. Nak dibilang apakah ikhtilaf itu? Terlalu banyak. Ini cabaran yang pertama. Cabaran yang kedua ialah longgarnya umat Islam berpegang pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah berdepan dengan cabaran yang sedemikian rupa, yang tentunya menghambat akidah mereka, yang tentunya membayangi keimanan mereka kepada Allah, sehingga akhirnya umat Islam tak menyedari bagaimana tahap keimanan mereka kepada Allah. Boleh jadi paginya beriman, petangnya kufur kepada Allah. Boleh jadi petangnya beriman, pagi besok kufur kembali kepada Allah. Boleh jadi mereka menyangka mereka masih beriman kepada Allah dengan namanya nama orang Islam, bangsanya bangsa Melayu yang menganut ajaran Islam. Tetapi pegangan hidupnya jauh tersasar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Kefahaman mereka jauh tersasar daripada manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan mereka, ibadat mereka jauh tersasar daripada syariat yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mereka menyedari, kerana kejahilan mereka, kegagalan mereka menguasai agama Islam, agama yang mereka anut. Ini berlaku di kalangan umat Islam di akhir zaman. Mengaku Islam tetapi jauh daripada ajaran Islam. Peribadi mereka, akhlak mereka, perlakuan mereka, budaya mereka saling tak tumpah macam orang barat setengahnya itu. Ini adalah satu fenomena yang sedang kita hadapi. Apa yang Nabi sebut dalam hadis 1400 tahun yang lalu, saya percaya tuan-tuan boleh tengok, sedang berlaku di hadapan mata kepala kita sekarang. Bagaimana umat Islam semakin hari semakin jauh daripada ajaran Islam, semakin keliru terhadap agama Islam, agama yang mereka anut. Bahkan ada di kalangan mereka yang telah pun berani mengisytiharkan keluar daripada ajaran Islam dan bangga mengisytiharkannya kepada awam. Ini satu realiti yang sedang kita hadapi. Kemudian pegangan mereka terhadap sunnah itu terlalu longgar. Bahkan mereka tak tahu pun yang mana sunnah, yang mana bidah. Yang mana suatu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan suatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak dapat nak beza. Kerana kejahilan yang sedang dialami, yang sedang menyelubungi umat Islam mutakhir ini.
Sebab itu majlis-majlis ilmu sebagai contoh, semakin sunyi, semakin lengang, semakin kurang mendapat tempat di hati masyarakat. Orang yang menuntut ilmu, orang yang mahu mendekatkan diri kepada agama, orang yang bersusah payah untuk hidup sebagai seorang Muslim dan memperkayakan dirinya dengan akhlak Islam, akan dianggap sebagai out of date. Akan dianggap sebagai suatu yang sangat bertentangan dengan kemodenan yang ada pada hari ini. Setengahnya malu nak menjalani hidup sebagai seorang Muslim. Baik, sebab itulah Nabi pesan, siapa-siapa hidup di kalangan kamu berdepan dengan situasi ini, apa langkah yang perlu dilakukan? Fa'alaikum, wajib ke atas kamu, berpegang dengan sunnah, perkemaskan, perkukuhkan pegangan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita tahu Nabi, dia tak tinggal wang ringgit kepada kita. Dia tak tinggal material kepada kita. Kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah, menunaikan ibadah umrah ataupun haji, biasanya kita akan dibawa oleh tok syekh kita ataupun mutawif kita untuk pergi ke tempat-tempat bersejarah, mengenang peristiwa-peristiwa yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya percaya tak ada orang yang boleh membuktikan bahawa inilah gedung jualan ataupun harta yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibanggakan oleh umatnya di akhir zaman. Inilah peninggalan yang besar, yang mahal harganya, yang bernilai harganya. Tak ada. Tak macam Firaun, tak macam tokoh-tokoh dunia yang lain yang kufur kepada Allah. Kita boleh tengok peninggalan mereka, peninggalan Namrud, peninggalan Firaun, peninggalan Samud. Kalau kita pergi ke negara-negara Arab, akan ditunjuk kepada kita piramid di Mesir sebagai contoh. Orang semua kagum dengan bentuk bangunan yang begitu hebat. Entah kalau hari inilah bangunan itu direka, dicipta sedemikian rupa, tanpa pakunya, tanpa simennya, dengan susunan batu yang begitu besar, bangkah yang begitu besar, menjulang tinggi ke atas berbentuk piramid. Entah berapa juta kos yang akan diambil. Bangganya dunia dengan merekodkan itu antara perkara-perkara ajaib dalam dunia. Tetapi mana peninggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam bentuk material, tidak ada. Apa yang ditinggalkan kepada Nabi ialah taraktu fikum amrain. Dua saja Nabi tinggal. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Jika sekiranya kamu berpegang teguh dengan dua perkara ini, tak kiralah zaman apa pun kamu hadapi. Ada pandemik ke, tak ada pandemik ke, ada wabak ke, tak ada wabak ke, norma baharu ke, norma lama ke. Kalau kamu berpegang teguh dengan dua perkara ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Apa dia? Kitab Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Dua saja. Yang pertama kitab Allah, iaitu Al-Quranil Karim, dan yang kedua ialah sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam.